Pak Riz, saya akan bertanya bila masalah datang tiba-tiba tak kira masa. Boleh kan? Nak bertanya dan nasihat dari Pak Riz. Begini. Saya sekeluarga sekarang ni diuji oleh Allah dengan penyakit. Saya, suami, anak-anak dan keluarga adik-adik perempuan saya. Penyakit yang kritikal, sleep disk dan lain-lain. Adakah dia datang dari kesilapan kami sendiri atau ada gangguan yang ingin membuat keluarga kami bertelagah atau huru-hara seperti saka? Contohnya, saya rasa sakit bila lihat keluarga saya. Saya yang bertelagah ada, kesian ibu kami. Ayah dah tak ada. Itu saja soalan saya. Puan, ulama pandang benda ni dan bicara tentang benda ni. Ujian Allah sampai bila Allah uji kita dengan penyakit, pendapatan yang terbatas. Allah uji kita dengan masalah ni, penyakit dan sebagainya kan, macam puan lalui tadi. Apa yang berlaku sepatutnya mendekatkan kita pada Allah. Itulah kasih sayang Allah. Bila Allah uji kita, menyebabkan kita semua dekat dengan Allah. Itulah kasih sayang Allah. Tapi bila ujian sampai, kita bertelingkah, itu maknanya hukuman Allah ke atas kita. Itu maknanya kemurkaan Allah sudah sampai. Ujian sepatutnya menjadikan kita reda dan sabar. Maka Allah reda ke atas ujian yang Allah bagi pada kita. Tapi bila Allah bagi kita ujian, menyebabkan kita bertelingkah antara satu sama lain. Bila Allah bagi kita ujian, kita mula bergaduh. Kita mula cek salah satu sama lain. Bermakna ujian tadi itu menjauhkan kita daripada Allah SWT. Itu membuka ruang kemurkaan Allah. Ujian itu sepatutnya mendekatkan kita pada Allah. Saya tanya puan, siapa yang sembuhkan puan? Bukan doktor, Allah. Siapa boleh sembuhkan puan daripada sakit? Siapa boleh sembuhkan seluruh ahli keluarga puan daripada sakit? Allah. Jadi peliknya kalau kita jauh daripada Allah. Kalau obat tu ada pada saya, tuan-tuan kena jumpa saya. Kalau obat menyembuhkan penyakit itu ada pada saya, the only person yang ada ubat tu ialah saya. Tuan-tuan jangan cari yang lain. Tuan-tuan kena cari pada saya. Nampak tak? Jadi segala masalah, ubat tu ada pada Allah. Maka carilah Allah. Ikhtiar kita kena buat, tapi mesti mencari Allah. Bila kita ada masalah, kan? Bila kita ada masalah dan kita boleh mencari kenapa ada masalah, itu menyebabkan kita bertambah-tambah masalah. Kan? Dia turun ni. Gaduh. Yang sama panggil apa tu? Lotong. Dia bergaduh. Yang ini. Bila kita ada masalah, kita cari Allah. Suka tak suka, berat tak berat, kena cari Allah. Jadi puan yang bertanya, puan mulakan dulu. Bila puan mulakan dulu, saudara akan tanya, kau nampak tenang je Jawapan tu puan akan beri dan kongsi dengan orang lain. Itulah dakwah. Nampak tak? Allah nak muliakan kita dengan banyak cara, tuan-tuan. Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita masalah, dan kita sabar berhadapan dengan semua itu, maka Allah turunkan rahmat dia. Bila Allah turunkan rahmat dia, subhanallah, kita sabar, kita faham tentang rahmat Allah, mulia kita. Jadi bila ujian sampai, sepatutnya kita dekat dengan Allah. Itu pilihan yang kita ada, bukan pilihan lain. Dekat dengan Allah, sentiasa merayu pada Allah, jaga tahajud, sentiasa berdoa pada Allah, jaga zikir, baca Quran, peluk Quran. Tak tahu baca Pak Riz, saya tak tahu baca langsung, peluklah dia. Dengar Quran setiap masa. Sekarang kita dah ada handphone, nampak tak? Kita boleh upload ayat-ayat Quran, 30 juz Al-Quran boleh ada dalam handphone kita. Kita buka, dengar selalu, insya-Allah tenang. Bila orang sentiasa mendengar ayat-ayat Quran, jiwa dia jauh lebih tenang. Orang yang sentiasa mendengar Al-Quran, jiwanya lebih damai. Itu adalah proses permulaan. Buatlah dulu, tuan-tuan. Memang akan tenang. Memang bila kita ada masalah yang sangat besar, bukan mudah untuk tenang, bukan mudah untuk berfikir dengan tenang. Jadi kalau tak boleh fikir dengan tenang, tak salah kita dengarkan Al-Quran. Buka je Al-Quran. Dalam kita berserabut, kita buka je Al-Quran. InsyaAllah perlahan pemikiran kita akan dibawa ke arah ayat-ayat Allah. Ini mukjizat besar ni, ayat-ayat Quran ni. Kelebihan yang Allah bagi pada Muhammad SAW, yang Nabi tinggalkan untuk kita. Nabi tak tinggalkan benda lara, tuan-tuan. Nabi tak tinggalkan benda yang boleh merugikan umat dia. Nabi tinggalkan Al-Quran untuk bimbing umat dia.
Nabi tinggalkan Al-Quran untuk mendampingi umat dia supaya tak tersesat jalan. Faham ke faham? Maka kita ni sengaja pilih jalan yang sesat, sedangkan Quran dah ada. Nampak tak? Kan? Rugilah kita tuan-tuan. Rugi. Sangat rugi. Nabi tinggalkan Quran untuk membantu kita supaya kita tak tersesat pilih jalan hidup. Kan? Jadi tolonglah kembali pada Al-Quran. Kan? Tolonglah kembali kepada kehidupan Nabi SAW. Percayalah. Kan? Sikit demi sikit, kan, ketenangan akan sampai. Percayalah. Kan? Sedikit demi sedikit kita akan jadi lebih damai berbanding sebelum-sebelum ni. Percayalah. Kan? Bila kita dah mula rasa ketenangan, kan, maka orang akan tanya kita, jawablah. Jawablah dengan punya keyakinan, kerana aku sentiasa mendengar Al-Quran. Kan? Aku yakin itulah jawapan mengapa aku lebih tenang. Bila orang tenang, baru dia boleh jalan, dia boleh cari solusi, dia boleh cari jalan penyelesaian. Percayalah. Bila tenang, kan, subhanallah, ramai orang terpaksa mengambil ubat penenang. Jiwa dia kacau, tertekan, pergi hospital. Takkan hospital nak bagi tasbih? Takkan doktor nak bagi zikir? Takkan doktor nak bagi ayat Quran? Satu, saya mengharapkan sangat, kan, dalam perjuangan saya ni, saya mampu lahirkan anak. Seorang anak saya Hafiz boleh belajar jadi doktor, boleh belajar medik. Mudah-mudahan dia boleh bagi ubat penenang, iaitu Al-Quran. Ubat penenang itu zikir. Ubat penenang doa-doa yang mustajab, yang ada dalam Quran, yang ada diamalkan oleh Nabi SAW, yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita. Nampak tak? Kau tak bagi ubat penenang, maka bila tak tenang bergantung pada ubat. Tak tenang bagi ubat, maka ubat penenang tu sebenarnya akhir nanti merosakkan semua anggota badan kita. Organ-organ kita akan terencat, organ-organ kita akan rosak perlahan. Orang Yahudi cipta ubat, dia sendiri pun tak ambil ubat penenang. Kena faham tu. Orang Yahudi sendiri pun tak ambil ubat penenang. Kita umat Islam dah ada Quran untuk menenang, kita tetap ambil ubat penenang. Nampak tak? Sebab itulah mana-mana follower saya yang pernah jumpa saya, yang pernah bincang dengan saya, memang itu yang saya nasihat. Tolong jangan ambil ubat penenang. Satu, di madrasah saya ada pekerja saya ambil ubat penenang. Saya ada pekerja saya ambil ubat penenang. Saya ada personal coaching. Orang yang dihantar ke sini, anak dia ambil penenang. Itu yang saya pesan. Jangan bergantung. Perlahan kita kurangkan dos. Lama-lama kita akan sihat. Percayalah. Bergantung pada ubat, kan, itu menyebabkan kita yakin obat tu penyembuh. Obat tu bagi tenang. Obat tu bagi kita hidup. Ubat itu bagi kita boleh tidur. Tak boleh tidur je ambil ubat penenang. Tak boleh tidur je. Lama-lama kita dah jadi terbiasa. Kan? Kita terbiasa bergantung pada ubat. Cuba kita bergantung pada Allah. Lama-lama kita terbiasa bergantung pada Allah. Nampak tak? Tak boleh tidur kalau tak ada baca 3 kul. Tak boleh tidur kalau tak baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 33, 34 kali Allahu akbar. Nampak tak? Kita jadikan itu satu kebiasaan. InsyaAllah kita tenang. Ini nak tidur main handphone. Bangun pagi memang tak tenang lah. Sebab tidur dengan jin, tidur dengan syaitan. Nampak tak? Cuba tidur kita tutup dengan solat witir. Kalau tak mampu nak buat 3 rakaat, buatlah 1 rakaat. Kan? Solat witir kita tutup malam kita dengan, sebelum kita tidur kita baca surah Al-Mulk. Nampak tak? Jadi kehidupan kita ini membawa kepada tenang atau tidak? Kehidupan kita, gaya hidup tuan-tuan, gaya hidup kita biasanya menjurus kepada ketidakketenangan. Nampak tak? Gaya hidup kita membuat masalah mental berlaku. Berapa ramai orang kaya berjaya tapi mental problem. Jiwa tak tenang, sunyi, kadang-kadang rasa sayu, rasa macam nak menangis. Tapi kaya-kaya, kereta besar, rumah besar, tapi rasa sunyi. Baik rumah kecil, dalam rumah tu penuh dengan anak-anak, penuh dengan keluarga, nampak depan mata. Sebab kehidupan kita sebentar. Kita boleh hidup berapa lama? Paling tinggi 60-70 tahun. Nampak tak? Jadi dalam kehidupan tu lah kita nak jumpa anak kita berulang kali. Nampak tak? Kita nak jumpa dia, kita nak mesra dengan dia, kita nak berbual dengan dia, kita nak duduk bersama dengan dia. Sebab bila anak makin besar, masa dia dengan kita makin kurang, tuan-tuan. Jadi adalah tidak bijak kalau macam orang tanya saya, Pak Riz, kalau yang hantar pergi asrama, pergi madrasah tu, sebab tu bila pertemuan tu gunakan semaksimalnya. Gunakan semaksimalnya untuk duduk berbual dengan anak, bukan jumpa-jumpa orang. Kan? Berbual dengan anak, mesrakan perhubungan tu untuk bagi pengubat rindu. Jadi tenang itu tidak terletak pada ubat. Tenang itu pada gaya hidup anda. Bergantunglah pada Allah SWT. Jiwa anda jauh lebih tenang. Percayalah, jiwa anda jauh lebih tenang.